Terima kasih Syarizat di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Perbezaan fahaman dan agama bukan penghalang untuk komuniti berkongsi kemeriahan sesuatu perayaan. Malah, musim perayaan perlu dijadikan platform memperkukuh hubungan masyarakat majmuk di negara ini. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Panglima Madius Tangau berkata, kepelbagaian fahaman, budaya dan etnik di negara ini jelas terlihat dalam sambutan pelbagai perayaan seperti Krismas yang bakal menjelang, Hari Raya dan Tahun Baru Cina maupun di Bali. Justru adalah penting untuk rakyat menerima perbezaan yang ada sekaligus mengeratkan budaya hormat menghormati demi kesinambungan perpaduan dan keharmonian yang terjalin sekian lama. Datuk Madius berucap demikian ketika merasmikan perayaan Pesta Krismas Universiti Malaysia Sabah UMS 2016 di Kota Kinabalu. Turut hadir Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan alumni UMS, Profesor Madya Dr. Ismail Ali. Majlis turut dimeriahkan dengan pelbagai persembahan nyanyian, tarian serta cabutan teket bertuah. Penantian penduduk Lahad Datu untuk memiliki jaringan jalan raya yang efisien, moden dan selamat akhirnya menjadi kenyataan dengan pembinaan Lebuh Raya Pan Borneo Sabah Jalan Pintas Lahad Datu. Jaringan jalan raya ini dijangka dapat meningkatkan tahap sosioekonomi penduduk sekaligus merangsang pembangunan kawasan luar bandar Sabah. Wartawan Tamrin Jamil dan jurukamera Osman Said mempunyai laporannya. Pembinaan Lebuh Raya Pan Borneo Sabah Jalan Pintas Lahad Datu sepanjang 7 km ini bermula dari Jalan Silam ke Batu Tiga Jalan Segama. Kerja-kerja pembinaan telah pun bermula sejak 7 Disember lepas dan dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2018. Pembinaan Jalan Pintas Lahad Datu yang membabitkan kos sebanyak 165 juta ringgit ini termasuklah pembinaan jambatan sepanjang 32 meter dan 2 persimpangan bertingkat. Jalan ini jangka memberi manfaat kepada penduduk Lahad Datu dan penduduk daerah sekitar. Penduduk yang ditemui berharap projek Lebuh Raya berkenaan akan merangsang berbagai sektor ekonomi di Lahad Datu, khususnya dalam sektor perladangan, pertanian dan pelancongan. Saya percaya bahawa projek ini merupakan satu projek yang mana persepahaman di antara Kerajaan Persekutuan di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kerajaan Negeri di bawah pimpinan Ketua Menteri. Saya mengharapkan bahawa projek-projek dengan adanya ikatan erat di antara Kerajaan Negeri dan Kerajaan Persekutuan, lebih banyak lagi projek-projek pembangunan akan dibawa di dalam daerah ini. Ini memberikan faedah kepada orang tempatan di sini. Ini akan membawakan perkembangan dan kemudahan akan membuat lebih pelancong dan membuat lebih pelancongan dan membuat lebih lagi pelabuhan ke datang sini. Lahad Datu merupakan satu hub kelapa sawit. Pastinya dengan ada projek ini hanya akan merancakkan ekonomi, bukan sahaja kelapa sawit, perladangan, bahkan pelancongan. Sesungguhnya Pan Borneo yang telah dilancarkan sejak beberapa bulan lepas di beberapa tempat di negeri Sabah ini, impak dia untuk pembangunan negeri Sabah sangat besar, dan impak pembangunan Pan Borneo ini kepada pembangunan ekonomi sangat besar, terutamanya di kawasan Lahad Datu ini, sebab merupakan daerah yang keempat terbesar. Setakat ini, pakej pertama projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah yang merangkumi jarak 1,236 km itu melibatkan jajaran Papar Dogongon sepanjang 11,7 km dan Jalan Tawau Sandakan sejauh 327 km telah pun dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Kerja-kerja pembinaan itu sedang rancak dilaksanakan. Datuk Seri Najib sekali lagi turun padang bagi melancarkan pembinaan Jalan Pintas Lahad Datu bertempat di Sekolah Menengah Kebangsaan Sepagaya yang membuktikan keprihatinan beliau terhadap pembangunan Sabah dan penduduknya. Projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah dilihat membawa impak yang besar kepada bumi Sabah dan rakyatnya, termasuklah dari segi pembangunan dan sosioekonomi. Ia juga dilihat sebagai lonjakan berganda dan berterusan kerana ia berbeza dengan projek yang lain. Pelaksanaan projek ini juga sekaligus memperlihatkan kesungguhan kerajaan dalam memastikan rakyat negeri Sabah dapat menikmati arus pembangunan selaras dengan perkembangan kemajuan negara yang dinikmati hari ini. Laporan Tamrin Jamil bersama jurukamera Osman Said dari Lahad Datu Sabah untuk RTM.
Program kemasyarakatan dan kepenggunaan 2016 antara platform untuk memberi kesedaran kepada masyarakat akan kepentingan bidang keusahawanan di samping meningkatkan pendapatan sekaligus mengatasi peningkatan kos sara hidup di negara ini. Pengarah KPDNKK Sabah Yahya Sulaiman berkata usaha itu penting untuk melahirkan masyarakat usahawan yang lebih kompetitif, progresif dan berintegriti. Terdapat juga keperluan untuk kita meningkatkan kita punya pendapatan, kita punya income through program-program keusahawanan. So kerajaan banyak buat program keusahawanan ini untuk membantu rakyat ni sebenarnya. So that bila pendapatan rakyat itu meningkat, maksudnya dia akan dapat menangani kos sara hidup yang meningkat ni yang berlaku sekarang ni. Beliau ditemui media selepas majlis penutupan program kemasyarakatan dan kepenggunaan 2016 di Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Yahya berkata KPDNKK akan memastikan bekalan minyak sentiasa ada dan mencukupi, terutama sepanjang musim perayaan Krismas dan Tahun Baharu. Orang ramai dinasihatkan untuk tidak membuat pembelian panik serta melaporkan kepada KPDNKK sekiranya terdapat peniaga yang menjual minyak masak secara berlebihan. UMNO bahagian sempurna kini bersiap sedia menghadapi pilihan raya umum PRU ke-14 yang akan diadakan pada bila-bila masa. Ketua Penerangan UMNO Sempurna Datuk Ramli Marhaban yakin UMNO Sempurna berupaya menjadi penyumbang kemenangan kepada Barisan Nasional BN. Keyakinan ini berdasarkan sokongan rakyat di kawasan itu pada setiap program Jelajah Turun Padang yang diadakan UMNO Sempurna. Datuk Ramli yang juga Wakil Rakyat Bugaya ditemui pemberita dalam majlis pemimpin bersama rakyat di Kampung Bubul Sempurna. Mengulas lanjut, beliau berkata pihaknya kini dalam usaha memberi penjelasan dan kefahaman kepada rakyat terhadap polisi dan dasar kerajaan serta memperbetulkan persepsi mengenai fitnah yang dilemparkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Kegiatan dakwah terhadap saudara baharu di luar bandar perlu ditingkatkan secara berterusan dan memerlukan kerjasama semua umat Islam, bukan hanya menyerahkan tanggungjawab berkenaan terhadap badan dakwah. Pengarah Yayasan Dakwah Islamiyah Malaysia Yadim Sabah, Haji Samin Ongki berkata, usaha menyemarakkan pelbagai program keagamaan tidak semestinya dilaksanakan dalam jumlah yang ramai, malah memadai dengan kumpulan kecil. Tambahnya, semua pemimpin Islam di setiap peringkat juga perlu diberi peluang untuk menyumbangkan komitmen mereka dalam meningkatkan syiar Islam di negeri ini. Beliau berucap merasmikan sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah kecil Matunggong di Masjid Pekan Matunggong. Program ini dihadiri lebih 300 orang yang majoritinya golongan saudara baharu yang antara lain bertujuan meningkatkan syiar Islam, mengingatkan umat Islam tentang sejarah awal Islam dan mengambil iktibar daripada sejarah kelahiran Nabi Muhammad. Pembangunan pendidikan di Sabah akan terus menjadi tumpuan Etika Takaful Berhad untuk melaksanakan program tanggungjawab sosial CSR syarikat insurans itu. Jawatan Kuasa Syariah Etika Takaful Berhad, Ustaz Dr. Sharif Abdul berkata, kepentingan pendidikan merupakan antara agenda utama syarikat itu dalam membantu membangunkan sosioekonomi masyarakat. Katanya, komitmen syarikat insurans itu terbukti apabila sebahagian besar zakat perniagaan adalah di Sabah. Sementara itu, Pusat Zakat Sabah merupakan penerima zakat perniagaan terbesar daripada syarikat itu. Beliau berucap dalam majlis penyerahan peralatan sekolah sempena program Back to School 2017 di Papar. Sumbangan bertujuan meringankan beban ibu bapa yang kurang berkemampuan menyediakan peralatan sekolah anak-anak. Seramai 200 murid dari Sekolah Kebangsaan SK Buang Sayang, SK Kuala dan SK Pantai Manis di Papar menerima peralatan sekolah dalam majlis ini yang dianjurkan Etika Takaful Berhad bersama Pertubuhan Bantuan Islam Malaysia. Seramai 70 kanak-kanak menyertai majlis berkhatan beramai-ramai yang diadakan di Surau Al-Ikhwan, Taman Seriru Gading, Tuaran. Pelbagai aktiviti turut diadakan bersempena majlis berkenaan termasuk program beriadah bersama keluarga dan mengaji.
Program tersebut dilihat sebagai peluang yang baik dan membawa manfaat kepada seisi keluarga terutama kanak-kanak yang sedang bercuti sekolah. Ada baguslah, tapi anak saya baru ini pertama kali juga lah dia mengaji sini. Baru ini pertama, mungkin ada belum lagi sebulan lah begitu. Dia baru saja masuk sini. Daripada dorang di rumah tiada juga dibuat, bagus dorang mengaji. Suatu program yang baik lah untuk anak-anak. Ini lagi cuti sekolah kan, oke lah. Anak-anak pun happy. Dengan tujuan ini kita menganjurkan adalah satu daripada dia untuk merealisasikan hubungan keharmonian, perpaduan di kalangan masyarakat kita di Taman Seri Rugading ini. Majlis Berkatan beramai-ramai berkenaan dirasmikan Setiausaha Politik Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Kasim Haji Razali. Terdahulu ketika berucap, beliau berkata acara seumpama ini secara tidak langsung dapat mengeratkan lagi silaturahim komuniti setempat. Justru ia dilihat berpotensi untuk dijadikan acara tahunan pada masa akan datang. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Bermula pukul 8 pagi ini berlangsungnya Majlis Pelancaran Projek Lebuh Raya Pan Borneo Sabah yang disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Majlis diadakan di SMK Sepagaya Lahad Datu. Seterusnya di Kota Kinabalu pada pukul 8.30 pagi diadakan perhimpunan khas bersama Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Hasil Dalam Negeri. Akhir sekali pada pukul 10 pagi diadakan pelancaran skim kawalan harga musim perayaan Christmas 2016 di Kota Kinabalu. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini, 19 Disember 2016. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.